Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita ni dalam bab sunat-sunat sembahyang. Dalam perkara yang ketiga, perkara sunat selepas selesai mengerjakan sembahyang. Jadi, selepas selesai kita mengerjakan sembahyang, disunat melakukan perkara-perkara berikut selepas sembahyang. Perkara yang pertama telah kita jelaskan, iaitulah kita istighfar, zikir dan berdoa. Kemudian perkara sambungnya kita dalam perkara yang kedua. Perkara sunat selepas selesai mengerjakan sembahyang yang kedua, berpindah tempat dari tempat sembahyang fardu ketika hendak menunaikan sembahyang sunat. Ini dilakukan bagi membanyakkan tempat-tempat sujud, kerana kesemuanya itu akan menjadi saksi untuknya. Jadi kita ingat, kena faham baik-baik. Berpindah tempat ni bila setelah kita nak sembahyang sunat. Bukan makna lepas sembahyang, Assalamualaikum, tu bangun, pindah tempat hari tidak. Itu tak kena. Terutamanya lepas sembahyang maghrib, sembahyang subuh, kita telah belajar ada zikir sebelum bergerak dan sebelum bercakap. Jadi kita buatlah kalau nak pahala. Dan ini benda sunat. Kalau tak mahu pahala pun tidak jadi kesalahan. Kamu kita kerugian, tak dapat kelebihan yang tersebut. Jadi setelah selesai kita baca zikir dan apanya, kita nak sembahyang sunat. Bila nak sembahyang sunat, kita hendak sunat berpindah tempat. Kalau kita sembahyang sini, kita pindahlah tepi. Tukar dengan saing kita, dia duduk sini buat. Tujuannya kerana apa? Tujuannya kerana nak suruh semuanya akan menjadi saksi untuk dia. Manakala boleh kita maya hari ni wujud ni, esok hari ni. Nak suruh satu masjid itu jadi saksi bahawa orang ni sujud atas akun. Kapek menjadi saksi. Dia jadi saksi. Semua jadi saksi. Mana jelas dalam hadis ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, banyak makhluk-makhluk Allah Taala ni tolong jadi saksi kepada kita hari kiamat nanti. Di antaranya kelebihan kita azan. Selagi suara kita pergi, lama itulah pokok kayu, batu, rupuk, orang dengar tu akan jadi satu. Kalau kita bertalbiyah waktu haji, labbaik Allahumma labbaik, itu nak kena talbiyah dengan akak suara. Orang lelaki-lelaki disunat akak suara. Mana suara kuat. Mana Nabi kata tak dengar segala madarun, wahajarun, batu, kayu, tanah dengar, pasir dengar tu, semua jadi saksi kepada kita. Demikian juga bila kita nak sembahyang, kita banyak ke tempat, pindah tempat. Jadi kalau kita sembahyang sunat tempat tu, jadi tidak kata saya, kita tak mau pindah. Tempat kita ni tak mau pindah. Jadi saksi itu korek, patut lah. Dia ni juga ya. Jadi yang sunatnya, yang penting ini sunat, pindah tempat daripada tempat duduk ni, pergi tempat lain. Yang afdalnya, ialah apabila dia sembahyang fardu di masjid, maka sembahyang sunat dilakukan di rumah. Utama benarnya macam tu. Sembahyang fardu di masjid, kita balik sembahyang sunat kita di rumah. Pasal dua tempat jadi saksi. Masjid saksi, rumah kita boleh saksi. Dua tempat. Jadi saya kita bagi tahu, ambil benda yang lebih kurang mudarat. Yang mudarat asalnya kalau balik rumah sembahyang ke dak, sembahyang masjid selalu. Itu ya. Maknanya kalau nak tinggal afdal daripada tak buat langsung, lebih baik kita ambil ya. Walaupun kurang afdal di masjid, tapi daripada tak buat langsung ada afdal, tak terima afdal sikit pun. Jadi kita terpaksa kena buat di masjid juga. Di saat-saat lain. Tapi di rumah kita pun insyaAllah ta'ala kita akan main sunat. Sunat yang lain banyak lagi. Sunat waktu malam. Sunat apa yang duha. Sunat tahajud. Sunat witir. Kita boleh buat di rumah kita. Kerana jangan jadi rumah tu sunyi. Sebagaimana dalam hadis yang kemarin tadi. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ. Jadi jelas hadis kita ni kepada kita, إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ. Sembahyanglah kamu, wahai manusia, ini arahan dia. Di rumah-rumah kamu. Mana Nabi kita suruh semaya, rumah kita tu, dia suruh semaya di rumah sendiri. Pasal itulah dalam hadis lain,
Nabi kata, jangan jadi rumah kamu tu kubur. Jangan jadi rumah kamu tu seperti kubur. Sebab kubur ni bukan tempat sembahyang. Kubur ni tak boleh sembahyang di kubur. Jadi rumah kita kalau tak sembahyang serupa dengan kubur. Nabi kata, jangan jadi rumah kamu seperti kubur. Adalah kamu jadikan tempat sembahyang. Itu sembahyang sunnah. Sesungguhnya sembahyang yang lebih afdal ialah sembahyang seorang itu di rumahnya kecuali sembahyang yang diwajibkan. Mana sembahyang fardu di masjid lah kita kena sembahyang berjamaah bersama dengan orang muslimin. Selagi kita larat saja kita mampu, kita pergi sembahyang masjid. Jangan ditinggal sembahyang berjamaah. Kerana ini banyak lagi hadis-hadis kelebihan sembahyang Jumaat yang telah kita jelaskan dahulu dan insya-Allah dia akan mari dalam bab sembahyang Jumaat nanti hadis-hadis yang menunjukkan tentang kelebihan sembahyang berjamaah. Imam Muslim meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, fa inna Allah ta'ala ja'ilun min salatihi khaira." Maksudnya, apabila seorang kamu telah selesai sembahyang di masjid, maka dirikanlah juga sembahyang di rumahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari sebahagiannya itu kebaikan. Mana sebahagian daripada sembahyang kita ni buat di rumah, kerana rumah kita ni juga menjadi tempat menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang sembahyang dalam rumah tu, ada rahmat di situ. Yang ketiga, sesalah kita daripada sembahyang berbeza tempat. Apabila mereka, yakni kaum lelaki sembahyang di masjid dan di belakang mereka terdapat golongan wanita, maka disunatkan kepada kaum lelaki agar tetap duduk di tempat mereka sehinggalah golongan wanita meninggalkan tempat mereka. Ini kerana bercampur dengan mereka adalah perkara yang boleh membawa kepada kerusakan. Maknanya, asalnya hukum Islam ni tak boleh bercampur antara lelaki-lelaki dengan perempuan. Tak boleh campur. Tapi sekarang ni kalau tak campur lelaki dengan perempuan ni, ni pula tak betul. Dia kata ustaz ni ambil ke mana pula tak boleh campur. Pasal itulah bila kita tengok seorang wanita yang jadi imam sembahyang, makmum belakang dia tu cabut gaul habis. Lelaki pun sebelah, perempuan sebelah tak apa. Dia pun jadi imam, jadi mak imam. Tidak imam dalam orang Kristian dah. Jadi mak imam. Ini berat ni. Dipanggil faham Islam liberal yang ada sekarang ni. Ini berat. Islam liberal ni, kalau kita tak sejampur lelaki perempuan, dia pun rasa pelik. Apalah ustaz? Nak suruh ada ceramah pun orang perempuan sebelah ataupun orang perempuan belakang lelaki sebelah. Dia kata orang tak buat non lagi ni. Mungkin sama-sama nak pergi dengan ceramah kan. Pergi pula dengan orang tenor dia duduk sebelah. Lepas dia nak tanya khabar tu. Jadi maknanya orang dia suruh pisah tu jadi masalah. Mana asal dulu lelaki-lelaki duduk depan, perempuan duduk belakang. Jadi orang perempuan bila assalamualaikum dia zikir dia keluar dulu. Bawa orang lelaki-lelaki keluar dulu. Di Masjid Nawawi, kalau kita pergi sampai hari ni pun dia ada satu nama, dia panggil Babun Nisa. Pintu orang perempuan. Asalnya tak ada. Dia duduk situ je. Keluar gitu. Bila Nabi SAW tengok suasana orang semakin ramai, mungkin ada orang perempuan yang nak keluar, lewat dan sebagainya, maka Nabi kata, pintu ni kita khaskan untuk perempuan. Kata dia Abdullah bin Umar, Ibn Umar kata, lepas pada Nabi, pintu ni pintu perempuan, aku tak masuk dah. Tak pergi dah situ. Masuk pintu lain, apa nak masuk, nak kata pintu orang. Itu ada peraturan yang dibuat. Jadi sekarang ni kalau kita nak pintu perempuan ni, tak ada lagi lah. Sebab duduk di kawasan Raubah ada pintu perempuan ni. Depan ada duduk. Nama tu dia kekal. Babun Nisa, Babu Jibril. Kata pasal apa kekal? Sebab nak suruh orang mari, orang kamu dia ni mari, dia tahu sejarah. Apa Babun Nisa? Sekarang ni pintu dulu. Orang perempuan masuk sebelah ni. Kalau orang pergi Madinah, rasa kata. Masjid ada kiblat gini. Sebelah ini Babul Salam. Sini Babul Bakir. Lepas pada dia ada Babu Jibril. Belakang Babu Jibril tu dipanggil Babun Nisa. Akhir nampak. Babun Nisa mana pintu untuk orang perempuan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, apabila golongan wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan sembahyang yang diwajibkan, sembahyang fardu, mereka bangun meninggalkan tempat sembahyang, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat tetap berada di tempat mereka sehingga ke suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dia lama duduk lelaki-lelaki.
Kemudian apabila Rasulullah bangun, maka sahabat-sahabat pun bangun. Jadi sahabat ni tak bangun lagi, tunggu Nabi kita bangun dulu. Itu adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi Nabi kita tak keluar daripada majlis, sahabat-sahabat tidak akan bangun. Kecuali orang yang ada mustahab pergi minta izin. Minta izin Rasulullah, pasal kena balik dulu. Jadi kalau tidak, orang tengok apa dia lagi. Ada mungkin ada satu perkara yang penting Nabi nak bagi tahu. Ada wahyu yang baru sampai, baru tu Nabi nak baca. Jadi sahabat-sahabat dia menunggu tak keluar daripada majlis selagi Rasulullah berada di situ. Menurut satu riwayat juga daripada Ummu Salamah, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam daripada salat dia, maka kaum wanita bangun apabila baginda selesai memberi salam. Baginda duduk sekejap di tempat duduknya sebelum baginda berdiri. Jadi Nabi kita, dia duduk sekejap, berzikir, kemudian dia masuk dalam rumah dia sembahyang sunat. Ibnu Syihab Az-Zuhri, salah seorang perawi hadis ini menyatakan, kami berpendapat bahawa ini dilakukan supaya golongan wanita sempat meninggalkan tempat mereka sebelum lelaki dapat bertemu dengan mereka. Maknanya Nabi kita suruh orang wanita keluar dulu sebelum orang lelaki bangun. Tak mau bercampur, itu maksudnya. Ya. Kabir pun tak ada. Dia pakai semaya belakang dia, tak ada orang tengok. Sebab itulah, bila orang pakai kain, tak ada itu ni, dia lari duduk belakang, stop belakang, duduk depan sikit. Takutnya mari angin ke apa, selok macam-macam lah, aurat terdedak. Jadi, oleh kerana masa, ramai kita dah, kalau lebih tak buat tapi, dia antara lelaki perempuannya buah pula situ. Menjadi tempat buah lelaki perempuan pula. Jadi kita tutup lah. Tutup, lebih selamat. Jadi orang perempuan apa, kadang-kadang dia sendiri tak jaga aurat dia. Dia nak salih kain telekor, dia pecah gelobor dia pakai telekor, sudah tutup. Maknanya lebih baik kita duduk, biar dia duduk dengan kumpulan dia. Tak usah duduk campur banyak. Pasal orang tak jaga etika, dia panggil etika kalau ni. Tak jaga akhlak sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah tak jaga. Kalau salahnya bukanya buat kali-kali. Tengok di Masjid Haram Mekah. Duduk sekali pun dia tak ada apa-apa sih. Boleh batinnya duduk. Masjid Haram Mekah tak nak siah dah dia. Pasal Kaabah dia tengah. Nak buka ke mana? Pas pula masjid tu besar. Kaabah dia di tengah. Pintu sekeliling ada. Kalau suami ni pecah dengan isteri dia, orang mari dia seluruh kusuk dunia. Pintu mana nak keluar nanti? Tak tahulah mana yang awak dia. Buat tawah pula. Orang tawah dalam masjid, dia tawah luar masjid. Nak boleh klik rumah. Jadi berat. Apa tak? Jadi masa itulah di kajian Arab Saudi tidak ketat. Masjid Haram Mekah, dia lepas orang masuk. Tapi bila masuk dalam, adalah tempat dia. Orang perempuan main sini, lelaki main depan. Pada hari yang boleh kawal. Kalau mari hari haji nak kawal tak boleh, di luar kemampuan. Nak kawal macam mana? Orang boleh nak masuk kawal pun tak boleh masuk. Jadi, janganlah kita ambil Masjid Mekah sebagai model yang kita kata boleh, tak ada tabir, boleh campur sekali sebab Mekah boleh. Jadi kita tanya dia, ada Kaabah ke Masjid Demo tu? Yang nak buat apa Mekah juga? Kalau ada juga, second, tak apa. Kita boleh jadi Mekah juga. Jadi kalau kita tak ada Kaabah di Mekah saja. Jadi itu khusus untuk Mekah. Masjid lain jangan diambil kes ke Mekah. Pasal kita tak ada Kaabah. Jadi kadang-kadang kita nak tiah satu benda, tiah tak kena dengan tempat. Tiah kena 40 juga. Baik, habislah kita dalam perkara sunat selepas sembahyang. Kita berpindah kepada bab perkara makruh ketika sembahyang. Kita benda-benda makruh pula ni. Kita sembahyang ni ada benda makruh, benda yang tidak baik. Tidak baik dalam sembahyang kita. Kaedah. Kaedah umum ni senang lah. Mana tak payah bila. Bila pasal tu dia kaedah ni, dia buat satu benda, dia tidak kurang serta kaedah. Dalam Islam, makan ni, tentang masalah makan ni, berapa ayat ni? Berapa ayat yang tentang makan ni halal haram? Allah SWT tu, apa ni? وَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ يُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Allah Ta'ala menghalal bagi kamu benda yang baik. Mengharamkan benda yang tidak baik. Dua ayat tu. Pasal adalah mari. Apa ni? Hurrimat alaikumud dam wal maitah. Apa ni? Al-maitah wad damam. Maknanya, beberapa ayat saja itu yang sebut, haram kata kamu makan bangkai. Makan darah yang mengalir. Dan makan dua tiga benda lagi, benda nanti sebelah. Bukan dengan nama Allah. Itu di antara benda yang saya sebut. Jadi, kaedah umum ni, mari dalam hadis Nabi sebutlah. Binatang yang makan dengan sekarang kuku dia, angin guna tari. Maknanya,
Dia tidak tafsir seko-seko. Ubah, lembu, air, itu tak mari. Itu dia panggil kaedah. Kaedah di mana ayat mari sini, benda baik boleh makan. Benda tak baik, tak boleh makan. Itu. Jadi kaedah sini, satu dia panggil kaedah. Kaedah ni maknanya satu benda asas, perbincangan di bawah dia itu cukup sah, cukup panjang. Setiap perkara yang berlawanan dengan sunnah yang telah disebut dalam perbincangan yang lalu adalah termasuk dalam lingkungan perkara makruh. Yang kita sebut pauri sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kalau tak buat kena sujud sawi. Lepas pada ab'ad dipanggil sunnah hay'ah. Mana sunnah hay'ah ni kalau tak buat tinggal dia dengan sengaja dengan tidak ada sebab dia panggil makruh. Makruh ialah semua perkara yang jika ditinggalkan oleh orang yang sembahyang kerana patuh kepada perintah Allah akan diberi pahala dan tidak berdosa jika dia melakukannya. Oleh itu, meninggalkan takbir ketika berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain adalah makruh. Tidak batal sembahyang, tapi dia makruh, maknanya kurang pahala dia. Kerana bertakbir ketika itu adalah disunatkan. Takbir mana ni? Takbir intiqal, takbir berpindah. Bukan takbir terhera, takbir terhera, tak ada takbir. Dia tak masuk dalam ayat. Pintu tak buka, masuk macam mana? Begitu juga meninggalkan bacaan doa iftitah. Wajah wajhil ladzi fatara as-samawati wal ardh. Kita tak baca doa ni. Kita mari awal. Jangan mari masbuk. Kita ni cerita orang yang sempat awal lagi. Hukumnya adalah makruh kerana membacanya adalah sunat. Duduk situ. Kaedah dia tinggal orang ni, maknanya makruh lah orang itu. Walau bagaimanapun ada di sana, ada beberapa keadaan bertertentu yang disunatkan supaya menjauhinya dan makruh bagi orang yang sembahyang melakukannya. Jadi ada benda-benda lain yang kita makruh kalau kita buat dan sebaik-baiknya kita hindarkan. Di antara perkara-perkara tersebut ialah yang pertama, memalingkan tengkuk ketika sembahyang. Mana tu paling tengok. Tu mana malih kok. Jangan paling doboh, paling kok saja. Kalau paling doboh, lain pula hukum dia. Oleh itu, apa ni? Walau bagaimanapun di sana ada beberapa keadaan tertentu yang disunatkan supaya menjauhinya. Dan makruh bagi orang yang sembahyang melakukannya. Di antara perkara-perkara tersebut ialah, yang pertama memalingkan tengkuk ketika sembahyang, kecuali kerana keperluan. Ada benda yang kita nak tengok sangat. Mustahab. Imam Abu Dawud rahimahullah dan lainnya. Ketika meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف الله عنه. Maksudnya Allah Azza wa Jalla sentiasa menghadap hamba-Nya secara berdepan ketika sembahyang. Mana tu yang berhadap dengan kita? Orang itulah kita tak boleh paling ke sini. Selagi hamba-Nya tidak berpaling. Sekiranya hamba-Nya berpaling, maka Allah berpaling daripadanya. Mana kalau hamba dia paling lagi lain, Allah Ta'ala tak tengok lagi pada dia. Itu mana benda itu tidak baik. Seboleh mungkin jangan tengok orang. Nak tengok kita semaya sejak saya. Bukan semaya baca 2-3 Quran. Sabar maksud itu. Nabi SAW telah menjelaskan hakikat berpaling dalam sembahyang, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil abdi. Ia adalah suatu bentuk kecurian yang dilakukan oleh syaitan terhadap sembahyang seorang hamba. Mana kalau orang ini paling, orang itu curi dalam sembahyang dia. Pasal dia tidak khusyuk. Dia tengok benda lain. Ia berpaling. Ia yang ini berpaling dihukum makruh kerana berlawan dengan keadaan khusyuk yang dituntut dalam sembahyang. Sekiranya di sana ada faktor yang membawa kepada perlunya berpaling, seperti memerhatikan musuh, maka ia tidak makruh. Mana kita tengah semaya, ada satu benda yang perlu kita tengok. Umpamanya kita bayar mahal depan ni. Tak ingat nak habis sekali. Tak macam mana? Orang tu mari nak curi dia ni nampak dah. Masuk dah orang belak-belak. Jadi kita masa kena jenis nanti kita tengok.
Kerana terpaksa. Kalau tidak semaya pun tak masuk roh, dia mikir bagi aku nyakat roh lah. Dia mikir. Jangan batal. Sebab tidak ada sebab untuk membatalkan dia. Baik. Dalilnya ialah hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih daripada Sahal bin Hanzalah. Daripada Sahal bin Hanzalah. Daripada Sahal bin Hanzalah radhiyallahu ta'ala. Dia kata apa Sahal ni kata? An Sahlin ibnu Hanzaliyah al-Hanzaliyah. Hanzaliyah. Betul tak? Terjemah dia tu. Sahal bin al-Hanzaliyah. Betul. Tak nak pelagau nak arak dia ni. Kata dia, setelah diiqamat untuk sembahyang subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dalam keadaan baginda berpaling ke satu lorong. Mana Nabi kita tengok pada tempat. Abu Daud menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan seorang tentera berkuda ke satu lorong pada waktu malam bagi tujuan berkawal. Mana Nabi kita tengok orang ni pergi ke sini. Hukum makruh ini berlaku jika berpaling dengan tengkuk. Ingat. Makruh ni kalau kita paling dengan tengkuk. Tengok dengan tengkuk. Sekiranya dia berlaku dengan dada, lalu berpaling dari arah kiblat. Kalau musim dada dia daripada kiblat, maka sembahyangnya batal. Kerana meninggalkan rukun menghadap kiblat. Mana kalau palingnya dada dan pula paling tubuh, batal sembahyang. Manakala berkerling dengan mata tanpa berpaling, maka ia tidak mengapa. Manakala kita tengok dengan paling keling, jelingnya orang panggil. Jeling itu, kalau ada benda yang mustahak lah. Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala menyebut dalam sahihnya tentang hadis Ali ibnu Syaiban. Ali bin Syaiban radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kami datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami bersembahyang bersama baginda. Ketika bersembahyang, baginda telah berkerling dengan hujung matanya kepada seorang lelaki yang tidak membetulkan sulbinya. Tak betul belakang dia. Ketika rukuk dan sujud. Mana Nabi kita ni bukan kita tengok sebarangnya ya. Tengok pasal orang itu salah maya dia. Maya belakang tak betul. Rokok macam bika tahu maknanya. Tidak kata betul oleh dia. Bika tahu ni maknanya bokok tak. Tidak betul. Jadi kalau jeling saja tak ada kerja, tidak kerja Nabi itu menafikan khusyuk. Mana Nabi tengok tu sebab ada satu perkara yang mustahak. Mustahak bagi Rasulullah membetulkan semaya orang itu. Kalau tidak siapa dia nak royak orang itu. Dia pun semaya dekat Rasulullah, dia ingat tak apa dah ni, Nabi tak tegur. Dalam kaedah Islam, dia kata takhirul bayan an waqtil hajah tak boleh. Melewatkan penjelasan waktu diperlukan, itu tidak boleh dalam kaedah. Pasal tu Nabi dia tak akan lewatkan benda. Kalau benda yang tak betul, selalu dia tegur. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sembahyang la salata liman la yuqimu sulbahu. Nabi kata tidak ada sembahyang yang sempurna orang yang tidak membetulkan belakangnya, yang tidak bertumakninah ketika rukuk. Mana sembahyang ini tak jadi ni. Pasal sembahyang dia tak betul. Mana Nabi kita jeling itu sebab nak betul sembahyang ini. Jadi bila ada berlakunya peristiwa-peristiwa ini, Nabi kita jeling. Ada riwayat yang mengatakan tengoklah keluar tadi. Jadi di sana adanya kita tak perhati tadi. Boleh tengok mula. Tapi kalau peristiwa ni, kalau hadis ni hadis sahih, maknanya kita kena ingat ini memalingkan daripada hukum haram tadi kepada makruh. Asalnya paling ke haram, tapi kenapa jadi makruh? Sebab ada peristiwa yang diriwayatkan bahawasanya Nabi kita berpaling. Yang kita ingat, semua sebab Nabi kita berpaling tadi, jeling tadi, ada kes yang tertentu. Mana bukan kata saya saja dia, nak tengok orang lalai. Masa itulah bila kita maya, kita kena tengok atas bawah, jangan tengok atas kakak. Kalau tidak banyak, kita tengok depan kita ni. Tak sama kalau masjid besar pula. Macam-macam cerita. Kalau orang perempuan, maya di masjid besar, di masjid haram umpamanya.
Oh, kalau tengok orang Arab, orang India, maya kan. Tak maya lah dia je. Tengok. Tahu-tahu kalau maya tu nak maya terawih. Macam-macam cerita lepas terawih kita dengar. Dia kata dia tengok orang Arab tu, letak anak dia. Lepas tu, bila anak dia akak wisusu, maya. Sudah wisusu kenyang balik, letak pula. Kata yang kita, itu duduk kasih ke dia sebab apa? Kita yang jadi pemerhati tu buat. Dia maya depan kita. Jadi, pak mana kau tahu dah lah tu. Mengembara jauhnya kata pergi Masjid Haram. Nak bayar terawih. Duk klik kau yang bisa tuan apa. Jadi macam ada cerita kata tengok orang ni. Yang kedua, mengangkat pandangan ke atas. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim." Thumma qala la yantahunna 'an dhalik aw la tuqtafanna absaruhum. Ini cukup besar bahayanya bila kita balik. Nah, maknanya apakah gerangannya kaum-kaum yang mengangkat pandangan mereka ke atas ketika bersembahyang? Ma ba'lu aqwa. Mana Nabi kata apa sebab ni? Ada sebahagian masyarakat duk angkat pandangan dia ke atas waktu sembahyang. Kenapa? Nah, itu tak soalan. Mana soalan ni bukan soalan tanya saja ni. Soalan marah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama ada mereka berhenti daripada berbuat yang demikian atau disambar pandangan mereka. Maknanya amarah itu amarah keras. Mu berhenti daripada lenggok lah atas ni ataupun mata mu akan disambar oleh mereka, oleh apa yang sebab gila pandangan mata. Maknanya amarah itu amarah keras. Pasal tu Nabi kita tak boleh tengok kita tengoklah kata, dia suruh tengoklah ke tempat kita sujud. Imam Muslim rahimahullah ta'ala juga meriwayatkan hadis umpama itu daripada Jabir bin Samurah. Daripada Jabir bin Samurah. Baca dia Samurah. Ada U lagi. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Yang keempat. Yang ketiga. Makruh lagi yang ketiga. Bermain-main. Bermain-main dengan rambut. Mengurai-nguraikannya. Dan menyising hujung baju. Seperti lengan ketika sembahyang. Mana main dengan janggut kau. Bila-bila sembahyang Allah Akbar tu, dia tarik janggut. Tarik pita, tarik rambut. Mana orang itu main. Tidak khusyuk dalam sembahyang dia. Dia pusing dengan baju. Buat kita. Betul baju. Kalau orang Arab, dia betul kain serba merah dia tu. Dia betul. Dia paksa tu. Mainnya betul. Buat kakak letak pula serba pula. Jadi, macam-macam main dia. Ikut ada tanya. Main kau dia lagi. Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah meriwayatkan lafaz hadis ini daripada Muslim. Maknanya lafaz Muslim tu dalam kurungan itu maksudnya hadis ini lafaz dia daripada Imam Muslim. Itu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum wa la akuffa thawban wa la sya'ra." Wa la akuffa thawban wa la sya'ra. Maksudnya aku diperintahkan supaya sujud di atas 7 anggota. Dan aku tidak bermain-main pakaian dan mengurai-nguraikan rambut. Mana Nabi kita aku kena sujud atas anggota, 7 anggota kita. Apa dia sujud dia? Lutut, kaki, tangan, dahi. Itu 7 anggota. Mahal tepat perbincangan kita sini ya. Aku dilarang daripada tidak bermain-main pakaian dan mengurai-ngurai rambut. Main rambut atau pakaian itu dilarang. Menurut as-sunnah, sunnah Nabi SAW, pakaian yang dipakai adalah dilepaskan sebagaimana asal. Jangan duduk tarik-tarik, lepas dia. Yang keempat, sembahyang ketika makanan telah dihidangkan, yang mana hatinya teringin nak makan. Ini masalah. Sembahyang waktu makan dia duduk depan. Kena makan dulu lah, tak ada nak buat. Boleh jadi hot ni, awal kita makan dulu, buka botol. Itu ingat benar. Jangan dia lagi lah, tak jauh sikit. Waktu buka botol ni, dia kita kayak dulu, kalau kita bicara setau, siap orang perempuan. Dia basuh dulu. Tak sembahyang maghrib, makan Nabi, nak izah maghrib, kau sembahyang maghrib. Kalau tidak pun, yang baiknya kalau nak buka botol, kita makan dulu. Itu apa ni? Semaya. Baru buka puasa, semaya baru makan sekali. Ni bagi orang yang kalau tak semaya ni, gelisah lah dia. Dia mikir kepala boleh siapa lah ni, kayak boleh siapa ni berat. Mana kalau biasa dia semaya tu tidak apa-apa.
baik itu tunaikan sembahyang dulu maknanya. Mana makruh sini sembahyang ketika makanan telah dihidangkan, yang mana hatinya teringin. Tengok, dia ada syarat itu. Hati dia hanya berasa nak benda sana. Kalau hati dia tak ada apa-apa, khusyuk molek, tak apa, teruskan. Hukumnya makruh kerana hatinya tertumpu kepada makanan tersebut. Ia menyebabkan hilangnya khusyuk ketika sembahyang. Mana menengok sembahyang baru saya ingat jadi masalah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a 'asha'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha' wa la ya'jal hatta yafrugha minhu." Apabila makanan malam seorang kamu telah dihidangkan, di waktu yang sama sembahyang hendak didirikan. Maka mulakan dengan makan dan jangan dia gopoh untuk pergi sembahyang hingga selesai makan. Mana kita buat jadual baik lah. Jangan dekat orang azan baru nak buh. Duduk ngidam makan ni kak. Dia tak malas. Tak malas isu masjid lah gitu aja. Duduk main pakai buah ni. Jangan. Mana kena pak. Jangan cari alat. Kalau orang tanya, nak pergi masjid ni? Allah kata nak apa kak? Dekat nak besok mau letak hidangnya. Jadi masjid tu kena pandal. Jangan letak hidangnya. Tuduh puyuk mahkamah. Yakin dulu lah. Lepas nak balik semaya kita gawe. Dia kata. Kalau terbaik tunggu, kita tak ada lagi, tak siap lagi ni. Baru jadi. Kalau tidak, buat berat juga cerita lagi ni. Yang kelima, makruh yang kelima, sembahyang dalam keadaan menahan kencing dan air besar. Sembahyang dalam keadaan menahan kencing dan air besar. Maksudnya kalau kita berasa nak buat air, tu kecil kau besar, kita selesailah dulu. Jangan duduk, ada setengah tu dia tak boleh. Kalau masuk tandas ni lama lah, macam-macam benda. Tak yakin dengan kain, kuas-kuas mari. Juga. Jadi tengok keadaan masalah lah. Kalau terlalu sangat lah, emergency sangat, maya duduk gelisah, marah. Saya main baca lama ni. Jangan, kena pergi sudah dulu. Tapi kalau tengok keadaan lah mana makruh sini, mana menahan. Sisi mana penekat nak benar. Mana kalau kita tahan tu gelisah kita. Ini disebabkan dia tidak mungkin dapat khusyuk dan menghadirkan hadirinya yang merupakan hak sembahyang yang perlu didirikan. Maknanya kakak lah sini ni. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bi hadrati ta'amin wa la huwa yudafi'u al-akhbathan." Al-akhbathan. La salata bi hadrati ta'am, tidak sempurna sembahyang di hadapan makannya. Jadi tak sambung hadis tadi kita. Wala huwa yudafi'uhul akhbatan, dan dia menahan, dan dalam keadaan dia menahan daripada kencing dan buang air besar. Mana dua-dua itu makruh lah. Kita pergi sesar dulu, barulah kita mari sembahyang. Kalau seimam baca panjang apa, kita tidak gelisah, tak berasa air. Dia tu dah pedek. Duk main emergency tengah jalan, duk mikir khotib, tak ingat-ingat ke sembahyang. Yang keenam, sembahyang dalam keadaan terlalu mengantuk. Sembahyang dalam keadaan mengantuk. Sembahyang dalam keadaan terlalu mengantuk. Ini kerana keadaan tersebut tidak menjamin bacaan yang betul. Dan boleh membawa kepada lupa ketika sembahyang. Dia boleh berlaku lah. Baca tak betul, silap baca, tukar ayat, macam-macam. Dia mengantuk lagi. Jadi pasal tu kalau kita mengantuk sangat, mengantuk yang teramat sangat, tidurlah dulu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yazhaba 'anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yazhab yastaghfir fayasubbu nafsahu." Ini Nabi kita bagi tahu sebab. Ada setengah hadis, bila dia larang sesuatu, dia bagi tahu kenapa dilarang. Dia panggil illatul hadis, illatul nahi. Sebab dilarang itu kenapa. Apabila seorang kamu rasa mengantuk, sedangkan dia ingin sembahyang,
maka hendaklah dia tidur terlebih dahulu hingga hilang mengantuknya. Kalau mengantuk dulu tidur. Kalau mengantuk sungguh-sungguh tak jadi. Sesungguhnya seorang kamu apabila sembahyang dalam keadaan mengantuk, boleh jadi dia ingin beristighfar, dia nak istighfar, nak kata astagfirullah, tapi dia mencaci dirinya sendiri. Mana ni kita ada doa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, minta surga. Lagu ada kata Allahumma inni as'alukan nar. Na'udzubillah. Maya mengantuk, minta kira tu. Jadi minta bagai lain, minta bagai terus. Jadi pasal tu Nabi kata bahaya. Kalau mengantuk ni bahaya. Hak nak minta baik, kita balik. Dia minta bagai-bagai, bendanya tidak baik. Jadi bahaya. Jangan kita cari pasal lah tak. Jangan dicari sebab. Kalau mengantuk sangat lah ni. Kalau mengantuk sikit-sikit tu boleh pergi semaya. Jadi kesimpulan kitanya, segala-segala benda yang tadi, makan kau, minum kau, nak buat air kau, nak Allah mengantuk kau, tengok keadaan lah. Tahap mengantuk tu setara mana. Tahap tu peratus tinggi ke tak rendah mengantuk. Kalau kau mengantuk sikit-sikit tu, kau nak pergi masjid tu. Mengantuk ni, kalau fikir pun semaya pula. Tu jadi hijau dah tu dah. Jadi jangan cari alasan lah. Cari hello. Kau nak tak gitu, dia mau makan ni tu. Jangan injak bubur makan ni. Kalau kita tidak sabar mereka. Gila kosong dah. Tak apa makan bubur. Yang ketujuh, perbahasan yang terakhir dalam masalah perkara yang makruh dalam semaya ini. Yang ketujuh, sembahyang di tempat berikut. Sembahyang di tempat berikut, sembahyang di bilik air. Dipanggil hammam asalnya. Bukan bilik air tandas tu. Jangan salah faham ni. Dalam bahasa Arab dia kata, al-hammam. Tulis tu, bilik air. Hammam tu air dengan kita ni. Hammam ni, dia bukan tandas. Pasal tu, kita kalau terjemah bilik air di sini, maksudnya tandas. Bukan dalam tandas, orang tak sembahyang dalam tandas. Nak masuk pun kena tabik dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tempat syaitan di sini ni. Soleh baca Quran dalam tandas. Soleh zikir. Macam mana nak sembahyang? Kotor. Jadi dalam bilik air sini dengan mana hammam, asal dulu, zaman dulu, bila sebut hammam tu dan bahasa Arab dia tulis. Kita Arab betul hammam tu. Tempat orang pergi mandi, air panas. Dia ada waktu mandi air panas, hammam. Jadi bilik tu luar. Mana ada tempat macam kita sini kat tempat bilik mandi situ, sini tempat salin lah, tempat gapo. Jadi makruh mayat situ, tempat salin tu. Supaya juga kalau kita tandas besar, tandas orang panggil tandas besar ni. Mana sini bukan orang tempat buat air, sini tempat orang salin baju, tempat apa. Mana makruh sini, kau tak bolehnya dalam tandas tadi. Jadi hammam sekarang ni, jangan cuma bilik air, topok tu, tempat buat air tu dah. Bilik air yang luas. Bolehlah. Makruh situ. Tapi dalam tempat buat air tu, lah, itu tak boleh. Jangan kita salah itu. Salah pasal makna pun kadang-kadang dia bilang lain juga. Jadi kita kena faham, bilik air di sini maksudnya hammam. Bilik air luas, yang bukan di tempat tandas. Sembahyang di jalan. Maya atas jalan raya. Tak boleh. Makruh. Sembahyang di pasar, dalam pasar. Tak boleh juga. Di kawasan perkuburan. Tak boleh. Jangan atas kubur, kawasan perkuburan. Atas kalau atas kubur, tak boleh. Beradak perkubur, tak boleh. Nabi kita larang. Dalam gereja. Di tempat buat sampah. Tempat unta duduk. Ini tak boleh. Makruh. Ini kerana setengah tempat tersebut dibimbangi terdapat najis dan setengahnya pula boleh menyebabkan tidak khusyuk. Nak khusyuk mana takut. Dalil sembahyang dilarang daripada didirikan di tempat-tempat tersebut ialah hadis At-Tirmizi meriwayatkan Nabi SAW telah melarang daripada persembahyang di tempat buang sampah. Pasal apa? Najis. Mana boleh sembahyang tempat kotor? Tempat sembelihan. Tempat sembelih haiwan. Tempat sembelih lembu, kambing, unta. Tak boleh sembahyang situ kerana takut ada kotoran dia tu. Biasanya kalau orang sembelih ni ada najis, ada tai, ada berapa lekat. Kawasan perkuburan juga takut ada najis. Biasanya orang Arab ni, dia bongkar balik kubur. Kubur orang ni dia buka semula. Buka balik. Kubur di Arab, di Mekah, di Madinah, dia buka balik. Tulis dia tu dia tak tepi, dia tanya orang lain pula. Ada kawan-kawan kita pelajar, pernah dia ikut orang ni penggali kubur. Jadi anak sendiri tak masuk.
Tengok. Dia buka kubur. Mana dia buka balik. Maknanya tanah tu adalah bekas nanah kau. Jadi kalau kita semayat tu tanah perkuburan. Kalau atas kubur tu tak boleh lah. Mengadap ke kubur tak boleh. Ada hadis lain berlarang. Mana hal makruh ni perkubur kita perkuburan itu karena boleh jadi tanah-tanah dia tu nak ada kotoran. Maksudnya untuk kotoran itulah. Dan kawasan laluan di tengah jalan. Tengah jalan pun tak boleh kita semayat situ. Nak semayat lah pun ada sekitar kosong hari mai sekitar dia aku mati hari. Tapi kalau waktu orang semayat tutup jalan. Kita jadi ke tempat mayat sini. Tak ada makruh lah situ. Pasal, mana ada orang lalu lagi? Ada orang lalu? Tak ada. Dia tutup jalan lah. Di bilik air. Bilik air tadi lah. Hammam tadi. Dan, tempat-tempat unta duduk. Tempat unta duduk pun tak boleh juga. Tempat udara-udara tak boleh. Pasal unta ni minat tegak. Unta ni minat tegak. Kalau dia duduk situ, dia akan duduk situ. Rumah dia situ. Dia macam ayah juga. Ayah ni kalau kita sampai pokok, tempat dia tidur tu, dia duduk atas tunggu. Duduk atas tunggu. Unta pun perangai dia gitu. Ma'atinil ibil. Nabi kita layan mayat sini. Pasal takut dia kata ibil unta ni dia ada setan dia. Dia clear. Mari duduk serabut pak aku ni. Beraknya duduk. Berak apa tu? Kena orang tak 2 piku. Lepek lah kita. Mana Nabi kita lari ni takut. Kalau kita tengah duduk diri, dia mari, kita boleh lari. Tengah duduk sujud tu. Tak khabar-khabar mari berak atas belakang. Tidak mudah lah kita. Mudah lah jawab dia. Maknanya Nabi SAW lari. Kata ini apa ni? Dan di atas Kaabah. Di atas Kaabah pun tak ada maya juga. Tak tahu nak ada lakuan. Mungkin dia kan. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala menyatakan sanad hadis ini tidak terlalu kuat. Mana hadis ini, sanad dia ini tidak kuat. Mana lemah sanad dia. Dan telah sahih satu hadis di sisi Ibn Hibban yang menyebut al-ardu masjidun illal maqbarah wal hammam. Dalam hadis lain Ibn Hibban mengatakan bumi ini itu adalah masjid kecuali kawasan perkuburan dan bilik air. Dua tempat ni bukan masjid. Mana Nabi kita kecuali di sini. Hadis yang pertama tadi yang menyebut kubur tadi, ini hadis yang tak kuat, hadis dhaif. Hadis yang sebut di sini yang sahihnya kubur ni tak boleh sembahyang. Termasuk hammam, bilik air tadi tak boleh sembahyang. Jadi kalau orang tanya, kalau sembahyang jenazah macam mana? Dikubur. Mayat jenazah boleh. Jenazah dia tak ada sujud, tak ada rokok. Dia berdiri atas kubur saja dan dia apa ni? Doa situ ya. Jadi boleh. Boleh mayat atas kubur secara umumnya kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis seorang perempuan tua yang sapu masjid. Ingat cerita itu ada. Orang perempuan tua nyapu masjid. Ada riwayat kata lelaki. Tua orangnya tak comel, hitam pula dianya. Gelap lagi orang. Jadi bila dia meninggal, orang tak bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak oyak dia. Bila tak oyak, Nabi tanya, "Mana orang tua ni?" Moci ke wajib ikut dua riwayat. Ada kata lelaki, ada kata perempuan. Yang kata mati Rasulullah, dia kata apa tak oyak? Nabi kata kenapa tak oyak? Dia kata mati tengah malam. Nak doa Rasulullah pun nak kata tak engkau orang tidak VIP lah, maknanya dia segi arah duduknya orang biasa ya, orang kampung nyapu masjid ya. Nabi kata dalluni ala qabriha. Nabi kata tunjuk mana kuburnya? Mana kubur? Marah Rasulullahnya, tunjuk kubur yang mana. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi kubur orang tua ni. Dia diri dia tu. Buat orang lain duduk, Nabi kita semaya atas kubur. Mana dalil tunjukkan mayat atas kubur, mayat jenazah tu boleh dan Nabi kita buat. Walaupun hadis lain Nabi kita kata kecuali kubur dengan hammam tak boleh mayat, bukan masjid ketua mayat. Jadi dalam hadis boleh lepas pada mayat Nabi kita bagi tazkirah pada sahabat dia. Nabi kata kubur-kubur ni gelap gelita dalam kubur. Kubur ni gelap. Allah Taala cerahkan kubur orang ni dengan semayat. Mayat ni cerah kubur ni. Lepas satulah kita, kalau kita sayang kepada sahabat-sahabat kita, sayang kepada keluarga kita, sayang kepada kawan-kawan kita, bila dengar dia mati, pergi semayat.
Pergi semaya jenazah. Seboleh mungkinnya, bukan sangat pergi semaya. Turut sampai ke kubur. Turut sampai ke kubur, kita doa lagi atas kubur. Yang ingin buat. Kalau turut ke kubur, nak pergi buat. Ulah saya Yesus makan, sampai ke segi. Kelik lah. Ambil nasi buku kat balik gitu. Dengan cara apa. Jadi kalau pergi itu kan nak dulu orang ni. Kita pergi duduk istighfar. Dia, Allahumma fillahu, Allahumma arham, ya Allah wila. Keampunan kepada sahabat aku. 10 minit, 15 minit kita duduk, orang duduk kampung atau kubur tu. Kalau kita sayang kepada sahabat kita ni, sayang kepada keluarga kita berdoa situ. Kau Melayu pun tak apa. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada sahabat aku. Tolonglah dia duduk seorang dalam kubur ni. Saya akan lakukan. Kata dalam gapa pun, 15 minit, 20 minit tu, kita duduk kata atas kubur tu, doa kepada dia. Nabi SAW bagi tahu, is'alu li'akhikum as-sabat, fa'innahu al-ana yus'al. Nabi kata, hei, orang ada atas kubur ni, hendaklah kamu minta pada saudara sahabat kamu dalam kubur ni, as-sabat. Teguh, iman dia kuat, boleh jawab soalan munkar nakir, fa innahu al-ana yus'al, dia ni sudah ditanya oleh munkar. Kita duduk sini hadapan kubur ni, saya kita dah berada tu, sudah ditanya oleh munkar dan nakir. Jadi saya atas kubur ni ada waris daripada Nabi SAW, ada nas, dan Nabi kita ajar pula etika adabnya, dia duduk atas kubur, yang duduk buat ikut kita berdoa minta sahabat kita ni as-sabar. Allah Ta'ala teguhkan dia boleh jawab soalan munkar dan nakir sebagaimana yang dia belajar atas dunia dulu. Kelebihan jawapan agamanya berapa, Islamnya berapa. Kalau mai tak jawab sajalah kita. Harap kau ajar cikgu mengajar atas tu, yang dia tak baca sendiri boleh ke? Soleh nak rapot. Kalau anak kita tak baca, tak study, kita takut nela jawab. Geografinya aku ni, matematik ni, tak jawab kalau kita sudah ajar. Nak ajar mana? Mungkin dia tak baca jawab. Anak jawab apa? Itulah keadaannya sebelah sana. Begitu juga sebuah hadis yang lain yang juga sahih di sisinya, di sisi Ibn Hibban, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan lainnya, la tusallu fi a'tanil ibil. Nabi kita larang, la tusallu fi a'tanil ibil. Mana jangan kamu sembahyang di tempat unta berbaring yang berdekatan dengan air. Jadi tempat unta ni biasa dia tempat kita lah. Unta ni dia seekor binatang yang gerak. Manakala dia duduk situ, ya kan dia situ juga. Jadi kita ni janganlah jadi tempat unta dengan air tadi. Gerak satu kali. Kalau royak pol duduk sini nyo, waktu-waktu ni naik kita payah sunat atas masjid tu. Kita mai tunggu dia juga. Jadi tu apa kena ni lah kita. Jangan jadi fikir tu, jangan tengok lah fikir tu. Dah sampai dah masuk waktu. Jangan duduk situ lagi. Habislah kita. Perkara-perkara yang makruh dalam sembahyang, insya-Allah taala kita akan sambung perbincangan kita dalam bab perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam sembahyang. Jadi perbuatan-perbuatan yang beza antara laki-laki dengan perempuan dalam sembahyang. Insya-Allah taala.